atas maksum, yakni benda yang kena pelihara daripada kemaluan dan nyawa dan harta. Dan harta keluarlah kafir, harbi dan murtad dan yang meninggal sembahyang dan yang zina yang muhsan. Dan harta-harta mereka itu maka takut orang zalim sebab atas tersebut tidak uzur. Ke-10 setengah daripada uzur yang menguzurkan pada pada meninggalkan sembahyang berjamaah ialah daripada orang zalim. Takut daripada orang zalim, takut takut ada orang zalim itu membuat rusak pada harta benda ataunya pada nyawa dan pada maruah. Tengok lagi akan datang. Takut atas maksum. Apa dia maksum? Yakni benda yang kena pelihara. Dikehendaki dengan maksum itu ialah yang benda yang kena pelihara. Benda yang kena pelihara mana benda yang wajib, perkara yang wajib di atas kita meliharakan, menjagakan dia. Jangan bagi rusak. Apa dia benda yang kena pelihara, jadi benda yang wajib di atas kita melihara, yakni menjagakan supaya tidak dirusakkan. Apa dia benda tu? Daripada kemaluan, yakni maruah, kemaluan yakni maruah dia, dan nyawa, nyawa tubuh badan dia, dan harta. Harta ini tak kira harta yang banyak ke harta yang sedikit. Dan sama juga harta tu jenis ikhtisas. Sama dengan harta juganya ikhtisas. Jadi apa dia ikhtisas? Apa dia harta? Jadi harta tu setiap-tiap benda yang sah dimilik dikatakan harta kesemuanya. Setiap benda yang boleh dimilik adalah harta, dikatakan harta kesemuanya. Benda itu tertentu dengan kita, lagi pulanya dimilik oleh kita, sah dimilik, dikatakan harta. Tetapi kalau ikhtisas tu benda itu ketentuan bagi kita tetapi tak boleh kita milik. Yang setengah daripadanya benda-benda najis. Benda-benda najis, dia kita ni tak bilang kata harta kalau benda itu benda najis. Tak dibilang kata harta seperti orang yang bela lembu. Seperti orang yang bela lembu, maka tahi lembu yang dijadikan baju itu, maka bukan harta dia. Tetapi ikhtisas dia panggil. Sebab tahi lembu itu, baju tahi lembu itu dikatakan benda najis. Ialah benda najis. Setiap benda najis tak sah dimilik. Tidak sah dimilik. Tetapi orang lain nak ambil tak boleh walaupun benda tu bukan milik kita. Tetapi orang lain nak ambil tak boleh kalau tak minta di kita. Maka itu dipanggil kata ikhtisas. Begitu juga orang yang bela anjing. Seorang yang dia bela anjing untuk nak mengawalkan rumah dia atau kebun-kebun dia, atau dia belakan anjing itu untuk nak buat buru, untuk nak memburukan binatang-binatang hutan, maka bolehlah nak bela anjing kan dengan cara begitu untuk nak mengawalkan rumah, untuk nak mengawalkan harta benda dia.
untuk nak mengawalkan binatang peliharaan dia, ataunya untuk nak memburukan, untuk guna buat buru, maka anjing itu adalah benda najis. Tetapi ketentuan bagi kita, dikira katanya hak kita jugalah. Tetapi tak boleh kata milik, sebabnya benda itu benda najis. Itulah berbeza. Jadi benda yang jadi ketentuan bagi kitanya ada kalanya dikira kata harta sebab kita sah milik. Tetapi kalau benda itu tidak sah dimiliki sebab benda itu najis, tetapi ketentuan bagi kita, maka itu dipanggil kata ikhtisas dengan bahasa Arab. Maka walaupun umpama anjing yang dibela untuk buat kawal, untuk buat jaga rumah, ataunya untuk buat buru urusan itu, ataunya jenis baja-baja, tai lembu ke tai ayam, tai kambing gitu, dikatakan ikhtisas. Orang lain nak ambil tak boleh, walaupun bukan milik kita, dia kena minta daripada kita juga. Dengan maknanya, apabila kita mati, apabila kita mati itu, benda tu tak jadi harta. Ia tak jadi pesaka. Sebab benda tu bukan dia harta. Jadi maksud di sininya kembali pada asal. Jadi masalah yang ke-10-nya ialah uzur yang ke-10-nya ialah ketakutan. Sekiranya kalau kita keluar daripada rumah untuk pergi kepada sembahyang berjamaah, bimbangnya ada orang yang zalim merosakkan perkara-perkara tadi, merosakkan maruah kita, merosakkan nyawa kita, atau merosakkan tubuh badan kita, ataunya merosakkan harta benda kita. Sekiranya kalau kita keluar daripada rumah masalan, untuk nak pergi kepada sembahyang berjamaah, maka sekiranya kalau kita pergi itu adalah takut ada penyambung kemasan, orang curi keluar, masuk curi barang dalam rumah. Sebab sekarang tu orang penyambung ataunya orang curi itu ramai sangat. Jadi setiap orang tu mesti tunggu harta benda dia. Kalau tidaknya akan ada orang curi. Maka itu dikatakan keuzuran. Contohnya kalau kemaluan tu maruah, kalau kita keluar daripada rumah, keluar pada rumah itu, akan adalah orang yang nanti cuca kepada kita, nanti nak cuca pada kita sehingga kita tu jatuh maruah, maka tak boleh pergi. Sebab benda ini kemaluan, maruah, nyawa, harta, setengah daripada benda yang wajib di atas kitanya jaga. Tak boleh merosakkan maruah, tak boleh merosakkan badan tubuhnya, tubuh badan dan nyawa, tak boleh merosakkan harta. Jadi untuk nak selamatkan akan kemaluan kita, maruah kita dan nyawa kita dan harta benda kita, sekiranya kalau pergi berjemaah tu akan dirusak benda-benda ini, maka dikira kata uzur. Itulah makna katanya takut di atas orang yang zalim. Atas maksum, benda maksum tu setengah pada benda maksum ialah benda yang wajib kita jaga, ialah maruah kita, kemaluan kita dan nyawa kita, tubuh badan kita dan harta kita. Maka sekiranya kalau sebab kita keluar jemaah, sembahyang jemaah ini, kemaluan kita dizalimkan. Dizalimkan maruah kita, dengan maknanya orang cerca lah. Orang kata huduh kepada kita, maka jadi malu kita, jatuh maruah kita. Dan begitu juga kalau kita keluar daripada rumah untuk pergi pada tempat sembahyang jemaah, kita tak selamat. Kita tak selamat, artinya harta kita tak selamat. Lepas tu dikandaki dengan kemaluan atau nyawa tu tak nanti kita lah. Kalau kita pergi kepada sembahyang berjemaah, nyawa kita tak selamat, atau nyawa anak isteri kita tak selamat. Sebab kalau kita ada kat rumah, orang tak berani masuk dalam rumah, nak buat apa-apa kepada keluarga kita. Tetapi kalau kita keluar pada rumah, pergi pada tempat sembahyang jemaah, tidak ada orang yang tidak ada siapa di rumah, hanya ada anak isteri, akan adalah siapa-siapa masuk buat apa-apa yang tak disukai, merosakkan nyawa.
merosakkan tubuh badan kepada anak isteri kita, maka itu dikatakannya musuh. Itulah maksud katanya takut daripada orang zalim atas maksum. Maka ia katanya keluarlah jadi maksud yang ke-10-nya ialah takut daripada orang zalim di atas maksum, maknanya takut orang yang zalim itu merosak pada kemaluan kita, kepada nyawa kita, artinya pada harta benda kita, atau nyawa orang yang ahli rumah kita. Maka dia katanya keluarlah kafir harbi, sebab kafir harbi nyawa dia tidak dimaksum, sebab dia ni adalah orang yang halal darah. Dan murtad, murtad pun bukan orang maksum. Dan yang meninggal sembahyang, ini pun tidak maksum juga. Dan yang berzina, yang muhsan, keluarlah kafir harbi. Keluar daripada kata maksum. Keluarlah dengan sebab kata maksum tadi itu orang kafir harbi, dan murtad dan orang murtad, dan yang meninggal sembahyang, orang yang tak sembahyang pun orang yang tidak maksum juga, dan orang yang berzina, yang muhsan, ini pun tidak muhsan. Dan harta mereka, dan harta mereka, harta kafir harbi, harta murtad, harta orang tinggal sembahyang, dan harta orang yang zina muhsan tidak maksum juga, tak wajib dipeliharakan. Maka takut orang zalim, takut daripada orang zalim atas tersebut, atas orang kafir harbi, murtad, yang meninggal sembahyang, yang zina, dan harta-harta itu tidak uzur, tak jadi keuzuran sembahyang berjamaah. Jadi pergilah tak mengapa. Jadi contohnya masalahnya kita katanya di rumah kita tu ada seorang, ada siapa-siapa masalah yang berzina muhsan. Ada orang tidak maksum di rumah kita. Maka sekiranya kalau kita keluar daripada rumah, tinggal dia seorang-seorang kat rumah, akan adalah orang zalim masuk bunuh dia, masuk buat mana-mana pada dia, maka itu tak jadi uzur. Sebab kalau dia tu, sebab dia tu yang tidak maksum, sebab dia tu, mereka yang tersebut tu orang yang halal darah. Jadi maknanya nyawa dia tidak dihormat. Tidak maksum, tak wajib kita jagalah nyawa orang kafir harbi, nyawa orang murtad, nyawa orang yang tinggal sembahyang, nyawa orang yang berzina muhsan, tak wajib dijagai. Sekiranya kita katanya contohlah, na'udzubillah, contohlah anak dia yang sudah balik, dia tak sembahyang. Anak dia yang sudah balik, dia murtad. Anak seorang itu dia murtad. Anak seorang itu artinya dia tu tinggal sembahyang. Jadi maknanya dia tidak maksum. Maka dia ada kat rumah, kalau kita keluar, tinggal dia keluar kepada tempat sembahyang jemaah, tinggal duduk seorang-seorang dia kat rumah, akan ada orang zalim datang nak bunuh ke masalah, maka tak payah kita jaga dia lah, kita pergi sembahyang jemaah. Jadi maknanya orang kafir harbi, contohnya di rumah kita tu ada seorang tetamu yang ialah orang kafir harbi dekat rumah kita. Lepas tu apabila kita nak pergi sembahyang jemaat, apabila kita nak pergi sembahyang berjamaah, tinggal ada dia seorang-seorang kat rumah. Tetapi kalau ada tinggal dia seorang-seorang kat rumah tu, akan adalah siapa-siapa datang bunuh dia. Maka tak wajib kita jaga dia, kita boleh pergi kepada sembahyang jemaah. Walaupun kita tinggal dia kat rumah masalah, membawa kepada ada orang datang bunuh dia, maka itu tak jadi keuzuran. Sebab nyawa dia tu tidak dimaksumkan.
Itulah, jadi pendek katanya yang ke-10 ini masalah nak keluar daripada rumah, nak tinggal rumah, artinya tempat kediaman untuk nak pergi kepada tempat sembahyang Jumaat tu dengan sebab ketakutan. Dengan sebab ketakutan. Maka kira kata dengan sebab ketakutan itulah, maka ada sebut dalam kitab-kitab fiqh dia katanya, masalah katanya takut daripada orang zalim itu sebagai misal saja. Takut nak rosak harta, kita nak keluar pada tempat sembahyang, nak pergi sembahyang Jumaat tak boleh sebab takut merosak pada nyawa, pada kemaluan, pada nyawa dan pada harta. Takut tu takut daripada orang zalim. Tapi kata sebut takut daripada orang zalim itu sebagai misal saja. Tetapi kalau takut nak rusakkan harta kita, takut tu daripada benda lain, daripada orang zalim pun sama juga. Daripada takut akan binatang masalah, binatang buas masalah, sekiranya kalau kita ada kat rumah tu, binatang buas tak berani masuklah sebab kita boleh mengawal. Sekiranya kalau kita tinggal rumah, akan ada monyet ke masalah, artinya harimau ke gajah ke masalah akan datang ke rumah kita merosakkan harta benda kita. Maka itu katanya uzur juga. Sebab tu katanya zalim itu itu sebagai misal saja. Begitu juga takut daripada binatang-binatang yang akan merosakkan nyawa kita, artinya harta benda kita. Itu pun dikata uzur juga. Sebab sebut kata zalim itu ialah misal. Bukan katanya takut daripada orang zalim saja, takut pada binatang tak jadi uzur, bukan dia. Bahkan takut daripada orang zalim merosakkan harta nyawa, itu sebagai misal saja. Sama juga takut daripada binatang-binatang datang merosakkan nyawa, datang merosakkan harta benda pun sama juga. Sehingga katanya takut kita takut daripada rusak makanan pun jadi kira kata uzur juga. Contohnya dia ada memasakkan suatu masakan kat dapur. Dia sedang memasakkan suatu masakan di dapur dia. Tiba-tibanya datang sampai masa sembahyang berjamaah. Sekiranya kalau dia nak tutup tak boleh sebab jenis-jenis masakan tu kalau tak masak tak boleh kita tutup api. Mesti kena tunggu masak dulu. Barulah kita boleh tutupkan api. Sekiranya kalau kita bukakan api dia, puyuk di atas dapurnya, sekiranya kalau kita tinggal pergi sembahyang Jumaat, akan jadi terbakarlah makanan kita, akan jadi hangitlah makanan kita, akan jadi rusak, tak boleh nak makan. Maka sekiranya kalau begitu, maka jadi keuzuran juga untuk nak meninggalkan sembahyang berjamaah. Jadi maknanya satu jenis keuzuran juga untuk masakan ada atas dapur, nak tinggal tak boleh. Contohnya zaman dulu tidak ada puyuk api, tidak ada puyuk elektrik. Kita nak nak masak nasi itu tidak ada puyuk elektrik. Orang dulunya guna kayu api saja, orang dulu tu guna haram saja. Maka apabila nak dia masak nasi itu, sekiranya kalau dia tinggal begitu akan jadi rusaklah nasi, tak bazirlah nasi. Maka itu boleh kita tunggu, tak payah pergi sembahyang jemaah. Sembahyang jemaah. Untuk nak jagakan akan rusak makanan kita yang sedang kita memasak. Tetapi jangan katanya apabila nak masuk waktu sembahyang jemaah, kita sengaja memasak untuk nak jaga dia, untuk nak mengelak daripada sembahyang jemaah. Itu tak bolehlah buat begitu. Itu masalah takut. Jadi maksudnya takut daripada orang zalim itu sebagai misal saja. Takut daripada binatang pun sama juga. Dan takut merusak harta kita yang sedang kita memasak di atas dapur, sekiranya kalau kita tinggal tu maknanya akan jadi tak boleh nak makan lah, rusaklah makanan kita yang ada kat dapur itu. Mesti kita tunggu sampai masaknya. Kalau ada masa boleh pergi sembahyang jemaah, pergilah. Kalau tak sempat pun nak buat macam mana? Begitulah.
Ke-11, takut daripada habas tuan hutang akan orang yang berhutang yang papa daripada membayarnya. Yang ke-11, takut daripada habas, yakni tahan. Tahan tuan hutang akan orang yang berhutang yang papa daripada membayarnya. Ini masalah berhutang. Kita tengok sikit masalah berhutang ni. Kalau kita berhutang tu biasanya kita sakat masa bila masa nak bayar. Bila masa nak bayar tu biasanya kalau kita nak beri berhutang duit kita kat siapa-siapa tu, kita sakat masa bila nak bayar. Maka apabila kita katanya kalau kita sakat masa, itu paling senangnya kita sakat masa lah bila masa nak bayar sampai masa bila nak bayar. Lepas tu sekiranya kalau belum sampai masa, maka tak wajib kita bayar. Tak kira kita ni orang yang ada duit nak bayar ke tidak ada duit tak nak bayar, tak kira. Maka tak wajib lagi kita membayarkan hutang kalau kita berhutang itu belum sampai masa dijanji bayar. Begitu. Lagi pulanya sebelah balik tuan hutang tu tak boleh dia nak minta daripada kita orang berhutang kalau belum sampai masa bayar. Dia kena tunggu sampai masa bayar dulu. Sebab ada belum nak berhutang tu janjilah masa berapa lama, setahun ke sebulan ke seminggu ke 2 hari 3 hari ke katalah. Maka apabila sampai masa dijanjikan bayar, maka wajib maka apabila sampai masa dijanji untuk nak bayar, maka itu kita tengoklah. Ketika sampai masa tu orang berhutang tu dia papa ke dia kaya. Dia papa ke dia kaya. Maksud kaya ni maknanya ada harta ada harta boleh nak membayarkan akan hutang. Maksud dengan papa maknanya tidak ada benda yang boleh nak buat bayarkan hutang itu. Itu maksud dengan papa, maknanya tidak ada benda, tidak ada harta, tidak ada duit yang boleh nak membayarkan hutang. Sebab tak cukup makan dia. Kalau kata kaya tu maknanya dia adalah, kalau nak bayar hutang tu boleh. Sebab harta dia tu ada, duit tu ada. Itu dikatakan orang kaya. Maka sekiranya apabila dah sampai masa sekiranya orang yang berhutang itu yang papa, maka tak wajib dia tu bayar. Sebab nak bayar macam mana dia orang yang tidak ada. Maka tak wajib dia tu bayar pada masa cukup masa. Tapi kena bayar juga lah, akhir-akhir kena bayar juga. Tapi nak bayar ketika cukup masa tu tak wajib. Sebab dia tak boleh nak bayar sebab dia orang ketiadaan. Bukan katanya tak payah bayar sampai ke bila-bila. Bukan maksud gitu, kena bayar juga. Suatu hari nanti kena bayar juga. Tapi sekarang ketika sampai masa tu tak wajib dia kena bayar. Sebabnya dia orang papa. Maka dengan sebab dia tidak ada benda nak boleh bayarkan harta, maka dengan sebab dia tu papa, maknanya tak salah lah dia. Dia tak salah. Dengan sebab dia tu orang papa, walau hutang tu dah sampai masa, tapi dengan sebab dia papa, maka tak salah di atas dia. Nak buat macam mana? Maka wajib di atas orang yang memberi hutang tadi tu beri tangguhan. Fanaziratun ila maisarah. Maka kena tunggu dia tu jadi kaya lah. Jadi mana pihak orang yang beri hutang tu tak boleh nak tutup pada dia. Kena tunggulah. Suatu hari nanti dia akan ada lah boleh membayar ke hutang. Begitu. Maka sekiranya kalau dalam keadaannya begitu, dalam keadaan hutang dah sampai masa dia tidak ada duit nak bayar hutang, sekiranya kalau dia duduk dalam rumah tu selamatlah. Kalau dia keluar daripada rumah, tuan hutang tu akan pegang dia, kurung dia kat rumah masalah. Artinya ambil penjarakan dia sebab dia tak bayar hutang. Maka boleh dia tu lari daripada itu dan boleh dia tu tinggal sembahyang Jumaat, takut keluarnya daripada rumah jumpa dengan tuan hutang ambil kurung dia.
ambil habas dia, maka itu dikira katanya uzur. Itulah masalahnya. Tetapi masalah kalau orang berhutang itu yang sampai masa hutang dah sampai masa dia orang kaya, dia ada benda yang boleh nak bayar, hutang dah sampai masa bayar, dia ada duit untuk boleh nak bayar hutang tetapi dia tak bayar, itu haram. Matlul ghaniyyi zulmun. Nabi katanya matlul ghaniyyi zulmun. Maknanya tak bayar hutang orang kaya, maksud kaya sini maknanya ada benda boleh nak buat bayar hutang tapi tak nak bayar. Matlul ghaniyyi zulmun, zalim, ialah haram. Jadi maknanya kalau orang kaya sampai masa bayar hutang dia tak bayar, maka tak jadi uzur. Walaupun kalau keluar daripada rumah akan dihabas, dikurung oleh tuan hutang sekalipun, tak jadi keuzuran. Sebab wajib di atas dianya kena bayar. Ini masalah orang yang berhutang tu, dia apa-apa, dia tak wajib dia bayar walaupun hutang dah sampai masa. Maka sekiranya kalau takut kena habas di tuan hutang tu, maka boleh dah dia tak keluar rumah untuk nak pergi kepada sembahyang jemaah. Begitulah. Ke-12, menunggu orang sakit yang tak ada orang bicaranya. Ke-12, menunggu orang sakit. Menunggu, jadi maknanya tak boleh nak pergi sembahyang jemaah sebab duk tunggu orang sakit. Duk tunggu orang sakit mana yang tidak ada orang bicara, mana orang yang membela, orang nanti jaga tu tidak ada. Jadi contohnya tak kiralah siapa-siapa saja. Tak kiralah orang sakit tu keluarga kita ke bukan keluarga kita ke, tak kiralah. Sekiranya kalau kita pergi, dia ada orang duk tunggu dia, kita seorang saja. Sekiranya kalau kita pergi sembahyang berjemaah akan tinggal dia duduk seorang lah, maka memanglah orang sakitnya dia kena ada orang nanti duk jaga dia. Dia nak kencing, nak apa dia nak makan, nak apa. Jadi setiap masa tu kena ada orang nanti jaga dia. Sekiranya kalau dia tu apabila kita ni kena jaga orang sakit sebab tidak ada orang lain untuk nak bergilir dengan kita, maka kira kata uzur juga. Walaupun orang sakit tadi tu kita kena jaga. Contohnya ada orang sakit tu kita kena jaga dia, kena tunggu dia, walaupun tidak karabatnya. Maknanya bukan karabat sekalipun. Walaupun tidak karabat, walaupun orang sakit dengan kita tu bukan karabat kita. Walaupun tidak karabatnya, nya orang sakit. Maknanya walaupun orang sakit tu bukan karabat bagi orang menunggu. Walaupun orang sakit itu bukan karabat bagi orang yang menunggu sekalipun. Tak boleh nak tinggal juga. Jadi maknanya kita kena tunggu orang sakit. Tak kiralah orang sakit itu karabat kitanya ataunya bukan. Bukan karabat. Maka itu dikira katanya keuzuran. Sebab tak ada orang lain, kita lah kena jaga. Tapi dia karabat kita atau dia bukan karabat kita, sama. Maka biasanya kalau orang nak menunggu orang sakit tu, kalau bukan karabat tu, setengah daripada orang yang bukan karabat tu ialah satunya suami isteri. Suami bukan karabat bagi isteri, isteri bukan karabat bagi suami. Bagaimana? Dia sebab suami isteri, dia hubungan karabah tu tidak ada. Hubungan suami isteri itu adalah. Jadi hubungan di antara suami isteri, hubungan dengan secara karabah tidak ada. Memangnya begitu. Kenapa kata begitu? Sebab kalau ada hubungan karabah tak boleh nak kahwin pula ya. Dua beradik karabah, macam mana nak kahwin dua beradik? Sebab kalau boleh kahwin maknanya bukan karabah. Itulah makna katanya
suami dan isteri bukan qarabah. Jadi hubungan isteri dengan suami bukan hubungan dengan secara qarabah. Sebab boleh kahwin tu. Sebab kalau dia tak boleh lah. Dia kalau qarabah kita tak boleh nak kahwin dengan qarabah kita. Jadi maknanya sepupu tu, kata sepupu tu maknanya bukan qarabah lah. Kata sepupu tu bukan qarabah. Sebab tu maknanya di antara suami isteri tidak ada hubungan qarabah tu, tidak ada. Hubungan suami isteri itu memang adalah. Jadi hubungan qarabah tu tidak ada. Maka suami kena tunggu isteri yang sakit. Tidak ada yang lain dah. Atau isteri kena tunggu suami yang sakit. Maka itu adalah keuzuran. Tapi orang lelaki lah. Jadi suami kena tunggu isteri yang sakit kat rumah ke kat hospital ke. Maka adalah jadi keuzuran tinggal sembahyang jemaah dan sembahyang Jumaat. Begitu juga yang tak masuk dalam qarabah tu kawan, itu pun bukan qarabah juga. Masuk dalam katanya bukan qarabah, kawan-kawan kita, dan begitu juga guru-guru kita. Kita katanya kita seorang murid, guru kitanya jatuh sakit. Jadi kita lah kena tunggu dia sebab tidak ada orang lain untuk nak bergilir. Maka katanya bukan qarabah. Kita dengan guru kita yang ajnabi itu, maka dikatakan bukan qarabah. Dan begitu juga jenis apa dia panggil, menantu dengan mak tua dengan ayah tua, maka itu pun dikatakan tidak qarabah juga. Tapi jadi pendek katanya masalah yang kesebelah tu, jadi kita ni tak boleh nak pergi sembahyang berjamaah, tak boleh nak pergi sembahyang Jumaat dengan sebab kena tunggu orang sakit yang tidak ada siapa yang lain lagi untuk nak cara dia, untuk nak bela dia, untuk nak jaga dia. Jadi terpaksa kita kena tunggu dia. Begitu. Sebab kalau kita tinggal pergi itu, tinggal pergi sembahyang Jumaat atau sembahyang jemaah, dia akan duduk seorang lah. Bahayalah begitu. Satu masalah. Atau orang sakit, ada orang bicara, ada orang duk tunggu dah ada orang duk tunggu dia, tetapi qarabatnya yang hampir, tetapi adalah orang sakit tu qarabat bagi orang yang menunggu. Qarabat mana? Yang hampir mati, yang dekat-dekat nak mati. Maksudnya atau orang sakit, ada orang bicara. Mana orang sakit tu kalau nak tanya orang bicara dia, orang yang jaga dia, orang nanti tunggu dia tu memang dah ada. Tetapi orang sakit itu adalah qarabat. Tetapi qarabatnya, tetapi adalah orang sakit itu, yang sakit itu adalah qarabat kita. Qarabat lagi pulaknya dia hampir nak mati. Nampak letih dah, dia macam nak mati dah. Contohnya ibu bapa kita lah kita katanya. Contohnya kita katanya apabila ibu ayah kita, mak kita kemasalan, jatuh sakit, semuanya adik-beradik pakat beripung ke semuanya. Lepas tu kalau kita kiranya sakit biasa tu, nampaknya sakit biasa, kalau tengok tu alamat nak mati tu tak ada lah. Tak ada lah. Kalau kita nak tinggal pergi sembahyang jamaah tu atau nak pergi sembahyang Jumaat tu boleh, sebab orang perempuan jaga. Adik kita yang perempuan, kakak kita yang perempuan, atau ibu kita jagakan ayah kita. Katalah ada orang jaga, itu bolehlah kita pergi sembahyang Jumaat. Tetapi orang jaga tu dah ramai, tetapi tengok tu keadaan orang sakit tu macam dekat-dekat nak mati. Sekiranya kalau kita tinggal pergi sembahyang Jumaat tu, boleh jadi dia mati, kita tidak ada bersama dengan dia. Kalau kita pergi sembahyang Jumaat tu, sembahyang jamaah atau sembahyang Jumaat, boleh jadi ketika dia mati, kita tidak ada bersama dengan dia. Maka itu pun boleh kita nak tinggalkan sembahyang jamaah dan sembahyang Jumaat untuk nak
duduk bersama dengan dia, boleh jadi kita sebolehnya ketika dia nyawa dia terakhir tu kita ada kat tepi-tepi dia, boleh kita talkinkan la ilaha illallah. Itu. Jadi maknanya dah ada ramai pun tak mengapa sini. Ada ramai pun boleh nak tinggal, nak jadi konzuran sebab dia tu orang sakit tu kerabat kita, ayah kita, mak kita, anak kita ke masalah, nenek kita ke masalah, tengok dia tu macam dekat-dekat nak mati dah. Maka boleh juga kita nak tunggu dia, tak payah pergi sembahyang Jumaat dan jamaah. Itu dikatanya uzur. Begitu. Atau tidak hampir mati, dah ada orang bicara, dah ada orang tunggu dia, dia pun tengok dengan alamat tu jauh lagi lah nak matinya pada adatnya. Tak ada tanda kata nak mati lagi dengan masa dekat-dekat ni, tak ada lah. Tetapi berjinak-jinak orang sakit dengan dia, dengan seorang. Berjinak-jinak tu berasa segah hati kalau kita ada. Jadi contohnya ayah kita tu, dia manja dengan kita. Jadi maknanya orang tunggu dia, tengok dia sakit tu, lama lagi lah nak mati, tak mati lagi lah. Sebab tak ada alamat lagi. Tetapi tanya orang menunggu dia, orang jaga dia, ada adik kita ada jaga dia dah. Tetapi kalau ada kita kat tepi dia, dia rasa segar hati. Dia rasa segar hati. Tetapi kalau tidak ada kita, sekejap dia tanya, mana? Di mana dia? Di mana dia? Kenapa tak ada dia nak kita ada ke tepi dia, kita pecing dia, kita baca Quran bagi dia dengar ke masalah. Jadi kalau tidak ada kita, dia akan tanya-tanya lah. Walaupun kalau nak tanya dekat nak mati dah ke, jauh lagi. Tidak ada orang yang jaga yang lain pada kita, memang dah ada. Tetapi dia tak memadai kalau ada yang lain, tidak ada kita. Nak bagi kita ada juga dengan dekat dengan dia sebab dia bermanja dengan kita. Maka itu dikatanya uzur juga. Begitulah. Ke-13, mengerasi mengantuk. Tidak semata-mata mengantuk. Ke-13 ialah mengerasi mengantuk. Mana mengantuk yang sangat. Mengerasi itu maknanya menang dia lah. Kalah balik kita. Jadi kita tak tahu nak buat macam mana. Kalau mandi pun tak habis. Kalau kita lompat-lompat pun tak habis mengantuk. Dengan maknanya kalau kita sembahyang dalam keadaan begitu, dalam keadaan mengantuk yang sangat saat itu, membawa kepada kita hilang khusyuk dalam sembahyang. Maka lebih aulanya bagi orang yang sangat mengantuk saat ini, sekiranya kalau waktu masih luas lagi, tidur dulu boleh sekejap. Nanti bagi tahulah kepada siapa-siapa, nanti jaga dia. Tidur dulu boleh sekejap. Sebab waktu luah lagi, kita kunci jam lah atau pesan kat siapa-siapa nanti kejut kita lah. Boleh 10 minit ke 20 minit untuk nak segarkan mata. Sebab kita sembahyang dalam keadaan mengantuk, tak hilangkan khusyuk. Tidak semata-mata mengantuk. Yang mengantuk yang biasa-biasa tu tak jadi keuzuran pada meninggalkan sembahyang jamaah. Mengantuk yang biasa-biasa tak jadi keuzuran pada meninggalkan sembahyang jemaah. Tapi yang kata jadi keuzuran tinggal sembahyang jemaah mengantuk ni ialah mengantuk yang kuat. Sehingga kita tak boleh nak tahan. Kalau kita berdiri pun boleh jadi tidur dalam berdiri. Begitu. Ke-14, bersangatan lapar. Bersangatan lapar di hadapan makanan yang di hadapan makanan. Yang ke-14, bersangatan lapar. Kita dalam keadaan lapar yang sangat. Lagi pulanya di hadapan makanan. Jadi makanan dah ada. Jadi kalau kita lapar yang sangat tu macam kita sebelah petang kalau bulan Ramadan.
Itu dalam keadaan lapar yang sangat. Tapi bukan katanya lapar yang sangat tu sehingga tak boleh nak berjalan ke mana-mana, bukan. Tengok contohnya sebelah petang bagi bulan Ramadan tu kita dalam keadaan lapar yang sangat. Tapi boleh lagi nak berjalan ke mana-mana. Begitu. Lagipun maknanya di sini kita di dalam keadaan lapar yang sangat, bersangatan lapar, lapar yang sangat, yang kuat. Lagi pulanya makanan dah ada. Makanan itu dah ada, kalau kita nak makan tu bolehlah. Maka sekiranya makanan dah ada, makanan tu makanan yang kita sukalah. Tapi jangan juga makanan yang kita tak suka. Contohnya kita orang Melayu, kitanya makan nasi, roti kita tak makan sama sekali, tak ingin. Tak boleh, tak ingin nak makan. Tak suka nak makan, tak ingin nak makan. Kalau kita katanya ada kita, kita sangat tan lapar, ada juga makanan, tetapi makanan tu kita tak makan. Maka kira macam tak ada. Jadi di sini masalahnya kita bersangatan lapar, makanan tu dah ada, makanan tu pulaknya kita makan. Bukan kita tak suka makan pada makanan itu. Kita orang Melayu, nasi makan, biasanya orang makan lah. Maka diuzurkan pada meninggalkan sembahyang berjemaah. Tapi dia kata maka memakan ia beberapa suap makanan yang memecahkan lapar sangat. Maka makanan dah ada, maka kita makanlah dulu. Kita makan, tapi bukan makan sampai kenyang tu, bukan dia. Kita makan beberapa suap saja, sehingga makan beberapa suap tu memecahkan lapar, yang menghilangkan lapar, mengurangkan lapar yang sangat. Jadi kita makan boleh semulut dua ke masalah, jadi dah kuranglah lapar yang sangat kita tu. Habis tu, kalau ada masa lagi boleh pergi sembahyang jemaah, pergilah. Contohnya, jadi kebetulannya kita tidur masalah. Pagi tak makan. Jadi pagi kita tak makan apa-apa lagi. Pukul 11 masalah kita tidur tengah hari. Pukul 11, pukul 12 tu kita tidur. Kita tidur tu bangkitnya waktu zuhur, orang azan zuhur kita bangkit. Apabila bangkit dalam waktu zuhur tu, pagi lagi, semenjak pagi lagi kita tak makan apa-apa. Pagi, mana sejak semalam lagi lah kita tak makan apa-apa lagi tu. Jadi apabila kita jaga zuhurnya, orang azan zuhur kita jaga, jadi lapar sangat lah. Masuk kat dapur tengok ada makanan, maka kita makanlah. Makan beberapa suap saja, bukan sampai 2-3 pinggang lah. Makan 2-3 suap, agak katanya boleh menghilangkan kelaparan yang sangat tadi. Maka selepas pada kita makan tu, tengok kalau orang sembahyang jemaah belum selesai lagi, kalau kita pergi dapat berjemaah, maka tak diuzur juga, pergilah. Tapi kalau kita katanya kita mendahulukan makan tadi, sekiranya tengok sudah makan, tengoknya orang sembahyang jemaah dah selesai kat surau, kat masjid, maka itu dikira katanya uzur. Begitulah. Jangan katanya apabila lapar yang sangat tu jadi uzur, kita pun tidur. Makan pun tidak, sembahyang pun tidak. Itu bukan dia lah. Jadi maknanya kita maksud di sini maknanya kita mendulukan makan untuk menghilangkan kelaparan. Sekiranya kalau kita mendulukan kelaparan, mendulukan makan itu menyebabkan kita tak sempat nak pergi sembahyang jemaah di surau, di masjid, maka itu dikatakan uzur. Tak makruh, tak berdosa. Begitulah. Tetapi kalau dia kata tadi itu sangat lapar di hadapan makanan, yang ni makanan yang diingin. Tetapi kalau gini, kita bersangatan lapar, tapi bolehlah nak berjalan ke mana-mana tu, boleh tahan lagi lah. Jadi macam sebelah petang waktu kita puasa Ramadan tu, jadi kita bersangatan lapar, tengok makanan pun tidak ada kat dapur, itu tak diunsur. Sebab kalau kita tak pergi sembahyang jemaah pun tak boleh nak makan. Kalau kita pergi pun tak boleh nak makan, sebab makanan kat dapur, kat rumah tidak ada.
Begitu. Begitu juga kalau ada makanan tapi ada roti, kita tak makan roti. Contohnya tak kena dengan penyakit kita. Makan roti tu jadi penyakit besar lah. Kita kena makan nasi saja. Doktor kata kau kena makan nasi, jangan makan roti masalah. Makan roti akan bertambah sakit. Maka itu dikira katanya makanan tidak ada. Dan pulaknya ini kalau contohnya yang kata tadi tu, yang ada juga katanya makruh kita sembahyang di depan makanan yang kita ingin dalam keadaan kelaparan. Itu masalahnya ini masalah kalau tak sembahyang jemaah, kalau mana-mana sembahyang sekalipun makruh kita sembahyang dalam keadaan lapar walaupun dan makanan dah ada. Tetapi kalau waktu dah luar, tetapi kalau waktu dah tak berapa banyak. Kalau kita makan menyebabkan sembahyang tak dapat sembahyang di dalam waktu, maka jangan makanlah, sembahyang dulu. Ke-15, sangat dahaga di hadapan minuman. Mana kita dalam keadaan dahaga yang sangat, lagi pula minuman tu dah ada. Benda yang kita nak minum tu air kosong pun katalah minuman tu ada, maka kita mendulukan minum sehingga habis dahaga. Habis tu kalau kita katanya ada masa lagi boleh pergi kepada sembahyang jemaah, orang sembahyang jemaah masih ada lagi, pergilah. Kalau katanya kita dahaga kita dahaga, maka air tidak ada kat peti sejuk tu, kita katanya kat dapur air tidak ada. Ada dalam telaga masalah. Kalau orang zaman dulu tu air adalah, tapi dalam telaga kena cebok dulu. Jadi pakai masa jugalah. Takut orang kata sekadar minum tu pakai masa juga ke? Sembahyang jemaah tu adalah 10 minit. Minum air berapa minit ya? Contohnya katanya kita ni sangat dahaga. Lepas tu air tu ada, tetapi bukan ada kat dapur dalam botol dalam apa dah. Cuma ada dalam telaga. Dia kena kena cebok air dalam telaga, kena pakai tali. Masalah kalau orang zaman dulu, kena pakai tali turun cebok dalam telaga, akak naik, tarik naik, tuang dalam cawan, barulah boleh minum. Sekiranya kalau kita minum dulu lebih untuk nak memuaskan, untuk nak mempecahkan kedahagaan tadi, menyebabkan kita tak sempat nak pergi sembahyang jemaah, maka itu dikira katanya kita unsur. Tak ada makruh kita sembahyang di rumah, tidak haram kita sembahyang di rumah. Mengikut kata sunat, mengikut kata fardu kifayah. Begitulah. Satu lagi, dan ke-16, buta. Masalah orang buta. Sekira tak ada orang mempimpin, tak ada orang memimpin. Tak ada orang memimpin akan yang buta itu dengan upah yang patut. Yang patut tu maknanya upah yang sepatutnya, tak jadi mahal sangat. Yang patut tu maknanya tengoklah suasana tu, setengah tempat tu mahal, setengah tempat tu murah, tapi sepatutnya dengan keadaan suasana, keadaan tempat. Yang patut, yang sepatutnya dengan tempat masing-masing. Jadi masalahnya orang buta uzur ke tidak pergi sembahyang jemaah dan sembahyang Jumaat, maka kita tengok di sini. Sekiranya kalau dia ada duit, boleh nak gajikan orang mempimpinkan dia bawa pergi kepada surau atau masjid. Lepas tu duit nak gaji tu lebih pada qada hajat dia. Lebih kepada belanjaan hajat dia. Kita kata dia tu orang yang ada duit lah. Kalau sekadar nak gaji orang pimpin dia pergi kepada masjid setiap hari, setiap waktu tu, memang lebih banyak lagi duit dia. Sebab kita kata duit dia tu lebih daripada qada hajat, kita kira katanya dia umur orang kitanya biasanya 60. Lepas tu sekarangnya dia umur 20.
Dia sekarangnya dia umur 20. Jadi mana dia antara umur 20 sampai 60, 40 tahun. Jadi 40 tahun tu berapa dia kena guna duit? Berapa dia kena guna duit? Kita katanya 100,000 masalah. Dia kena duit dalam masa 40 tahun. Kena guna duit 100,000 masalah. Tetapi harta yang ada dalam tangan dia tu lebih pada 100,000. Maka kira kata dia tu mampu nak upah orang yang mempimpinkan dia untuk nak pergi kepada sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat atau sembahyang jamaah. Maka harga upahan tu pulanya tak jadi mahal sangat. Tak jadi mahal sangat. Sepatutlah kalau rumah dia tak jauh daripada masjid tu, RM1, RM2 terkatalah, maka tengoklah sepatutnya dianya berapanya upah. Maka sekira itu tak jadi unsur, wajib kena pergilah. Wajib kena pergi juga sembahyang jamaah dan sembahyang Jumaat. Sekiranya kalau ada orang yang ambil upah, mempimpinkan dia, ambil upah tu dengan secara upahan yang sepatutnya. Begitu. Habis tu kalau katanya dia tidak ada, tak mampu nak upah orang, sebab dia pun kalau tengok tu orang tak nak kuasa mana, sebab walaupun duit ada sekarang tapi jangka dengan umur dia tak nak cukup. Jangka dengan umur dia tak nak cukup. Maka kira katanya dia tak kuasa nak mengupahkan orang. Maka tak wajib. Tak jadi uzur. Kalau sekiranya dia tu tak kuasa nak gaji orang mempimpinkan dia pergi masjid kepada surau, maka dikira katanya uzur. Dan sembahyang jemaah pun dikira kata uzur juga. Habis tu kalau di sini kita perhati itu, tengok dia katanya dengan upah yang sepatut. Kalau ada orang nak tolong pimpin dengan secara percuma, itu pun dikira kata uzur juga. Sebab orang nak pimpin dengan secara percuma, tak wajib kita terima. Sebab apa? Sebab dengan secara percuma ni, dia tak wajib kita terima. Sebab takutnya ada bangkitan budi lagi akan datang masa depan. Sebab tu kalau ada orang nak sanggup nak pimpin dia dengan secara percuma, jadi kira katanya ada unsur juga. Sebab dia tak wajib terima akan berkhidmat tadi. Dengan secara percuma tadi, sebab kah baik itu tak apalah. Nanti ada rusak hati kat mana, dia nak bakit budi pula. Maka menyakit dia apabila dikena bakit budi itu, bilang budi itu jadi kesusahan hati. Sebab tu tak wajib kita terima. Tengok. Jadi kira katanya, jadi maknanya yang satu masalah saja yang orang buta wajib kena tak jadi uzurnya ialah dia ada orang yang mempimpinkan dia dengan harga, dengan upahan yang sepatutnya, lagi pulanya dia mampu nak gaji orang tadi. Itu wajib. Itu kalau sembahyang Jumaat wajiblah. Kalau sembahyang jamaah mengikut katanya fardu kifayah, wajiblah. Kalau mengikut kata sunat muakkad dia tak pergi, itu makruhlah. Selain pada tu dia kata uzur kesemuanya. Dan juga di sini pun satu lagi pun masalahnya dia kata uzur juga. Dia katanya dan jika pandai ia berjalan dengan bertungkat sekalipun. Tengok lebih-lebih laginya sekarang tu kat jalan-jalan tu dia ada buat jalan untuk orang buta jalan dengan tungkat dia tu. Dia letak di depan dia tu, dia boleh pergilah. Sekalipun diuzur. Sekalipun diuzur. Walaupun kita katanya sekarang dah maju, jadi dia boleh berjalan mengikut mengikut jalan-jalan yang ditentukan untuk orang buta berjalan tu. Jalan kuning biasanya buat begitu. Maka begitu sekalipun dia katanya uzur. Sebab boleh pandai berjalan dengan tukar, tetapi kereta mutu sekarang pun banyak pula. Bahaya tu memang ada. Walaupun dia boleh berjalan dengan tukar, jalan disediai untuk orang buta pun dah ada, tapi bahaya tu masih ada. Tengok dia katanya, dan jika pandai ia berjalan dengan bertungkat sekalipun, uzur juga.
Jadi mana hak yang tak uzur mana? Yang kuasa nak gaji orang yang dengan gaji dengan upahan yang sepatutnya. Itu saja yang tidak ada unsur. Dia kena pergi juga. Yang lain tu tak wajib ke semuanya unsur. Kenapa dikatanya pandai berjalan dengan tukar tu jadi unsur juga? Sebab terkadang bertemu bumi yang rendah. Bumi rendah. Maka tiada sepenuh dengan tukar boleh jadinya tepat tu boleh jadi. Tengok kalau jalan orang buat pun, yang dibuat sekarang pun ada juga tepat hujung dia. Jadi tinggi rendah tu boleh jadi nak jatuh dia berjalan. Jadi tak nak selamat. Walaupun dia pandai sekalipun tapi tak selamat jalan dengan tukar. Sebab tu dikira kata unsur juga. Begitulah. Itu masalah orang buta. Kemudian kita akhir di situ ke-17, memakan yang busuk seperti bawang merah, bawang putih. Wallahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم افتح علينا فتوح العارفين ونور قلوبنا من نورك الكريم واجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم إنا نستودعك كما قرأناه وما حفظناه وما سمعناه فردد علينا وافتح يدينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jazak Baba. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Terima kasih Baba. Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Salam. Baba. Terima kasih Baba. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.